Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita teruskan lagi sesi pembelajaran pendidikan Islam tahun 6. Baik, untuk hari ini kita akan belajar dalam bidang adab dan akhlak, iaitu di bawah tajuk Rehlah Merehatkan Minda. Seperti biasa, sebelum kita teruskan pembelajaran, terlebih dahulu kita lihat kepada objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir pembelajaran nanti, yang pertama sekali, murid dapat menyatakan maksud rehlah. Yang kedua, menjelaskan kelebihan adab rehlah. Yang ketiga, murid dapat mengklasifikasikan adab sebelum, semasa dan selepas rehlah. Dan yang keempat, merumuskan langkah yang perlu diambil dalam merealisasikan rehlah menurut landasan Islam. Baiklah murid-murid, apakah itu rehlah? Baik, rehlah ialah pergi melawat ataupun berkunjung ke sesuatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah atau berkhemah. Okey. Rehlah ialah pergi melawat atau berkunjung ke sesuatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah ataupun berkhemah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, ilafihim rihlatasyita'i was-sayf. Maksudnya, iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Surah Quraisy ayat yang kedua. Baiklah murid-murid, jarak perjalanan sejauh 2 marhalah iaitu kira-kira 91 km dikira sebagai musafir. Jadi bila perjalanan kita melebihi 2 marhalah, kita diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan solat jamak dan qasar. Baik, sekarang kita lihat kepada adab-adab rehlah. Yang pertama, rehlah mestilah berniat kerana Allah Ta'ala agar perjalanan menjadi ibadah. Yang kedua, memulakan perjalanan rehlah dengan menunaikan solat sunat musafir dan berdoa. Yang ketiga, memilih tempat yang bersesuaian dan tiada unsur larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, menutup aurat dengan sempurna supaya maruah terpelihara. Yang kelima, mendapatkan keizinan ibu bapa. Yang keenam, menjaga mata, telinga dan fikiran dengan mengagungkan keindahan ciptaan Allah. Yang ketujuh, sentiasa menjaga waktu-waktu solat. Dan yang ke-8, sentiasa mengingati dan memuji keagungan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu dia adab-adab rehlah. Seterusnya kita lihat kepada kelebihan beradab semasa rehlah. Baik, yang pertama, kelebihan kita berrehlah dapat mengenali budaya tempatan. Yang kedua, dapat menenangkan fikiran. Yang ketiga, dapat merangsang minda. Yang keempat, banyak pengalaman. Yang kelima, iman di jiwa ditingkatkan. Dan yang keenam, maruah diri dipertahankan. Berakhir sekali, rumusan. Rehlah amat penting dan digalakkan dalam Islam kerana kita dapat menoroh ke alam ciptaan Allah dan mengagungkan kebenarannya. Baik, sebagai akhirnya, sila rujuk lembaran kerja yang telah saya edarkan yang bertarikh pada 23 bulan 2. Baik, yang pertama, klasifikasikan adab berrehlah di bawah.
Okey, ada 3 kolom di bawah tu, iaitu adab sebelum, adab semasa dan juga adab selepas. Jadi kamu pilih pernyataan yang ada di bahagian atas itu, pilih letak dalam kotak yang sesuai. Okey, yang pertama saya baca, berniat kerana Allah. Yang kedua, memilih tempat yang sesuai. Yang ketiga, sentiasa menjaga waktu-waktu solat. Yang keempat, meninggalkan tempat rehlah dengan baik. Yang kelima, bersyukur atas kelancaran dan perancangan rehlah. Yang keenam, menutup aurat dengan sempurna. Seterusnya, memulakan perjalanan dengan solat sunat musafir dan berdoa. Seterusnya, mendapatkan keizinan ibu bapa. Menjaga mata, telinga dan fikiran dengan mengagungkan keindahan ciptaan Allah. Dan akhir sekali, sentiasa mengingati dan memuji keagungan ciptaan Allah. Jadi pernyataan-pernyataan ini kamu klasifikasikan sama ada ia berada dalam adab sebelum, adab semasa ataupun adab selepas. Baik, itu bahagian A. Kemudian bahagian B, soalan yang pertama, berikan maksud rehlah. Seperti yang dijelaskan dalam video tadi dan juga ada dalam buku Pendidikan Islam Kamu. Yang kedua, perjalanan yang bagaimanakah dikira sebagai musafir. Yang ketiga, apakah kelonggaran yang diberikan oleh Allah bagi orang yang bermusafir. Yang keempat, tuliskan kepentingan rehlah dalam Islam. Dan yang kelima, senaraikan 3 kelebihan beradab semasa rehlah. Semuanya ada dalam buku teks Pendidikan Islam Kamu. Okey. Baik, itu saja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.